Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sekali lagi dipertemukan kita semua setelah beberapa bulan kita dihalang oleh kudrat dia, kehendak dia daripada bergerak aktif seperti biasa. Jadi syukur alhamdulillah kita kembalilah malam ni. Kita dapat kembali sambung majlis ilmu kita. Sambung perbincangan berkenaan dengan fiqh malam ni, fiqh malam ni. Okey. Jadi kalau kira sebenarnya fiqh kita bermula kita start dengan bab taharah, okey. Taharah. Tapi kalau kita nak nak sambung taharah panjang lagi, okey, panjang lagi. Dan boleh jadi dia agak puaslah sikit kan. Agak puas sikit. Jadi untuk lebih berkesan, okey. Untuk lebih berkesan apa yang kita belajar ni sebab ia boleh dipraktikkan dalam masa yang terdekat ni, maka kita pilih bab baru iaitu bab al-udhiyah, bab berkenaan dengan korban, sembelihan korban yang disyariatkan kepada umat Muhammad pada hari hari raya Aidil Adha. Pada hari raya Aidil Adha kita disyariatkan untuk melakukan sembelihan. Okey, jadi sembelihan itu orang panggil dalam bahasa Arab dipanggil udhiyah. Al-udhiyah. Dalam bahasa Melayu kita panggil korban. Ringkas ceritanya korban gitulah. Korban. Wallahu alam korban itu apa maksud dia? Okey. Apa maksud dia? Merujuk kepada gapo? Sebab boleh jadi korban itu merujuk kepada satu makna dalam bahasa Arab iaitu taqarruban. Taqarruban ni maksudnya mendekatkan diri. Jadi sembelih tu untuk menghampirkan diri kepada Allah. Sembelihan yang khusus dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ta'abbud kepada Allah. Tidak seperti sembelihan lain, sembelih ayam, sembelih lembu, sembelih kambing hak biasa. Tak ada maksud taqarrub. Maksud semata-mata nak makan aja. Okey, nak makan. Hak ni sembelihan dengan maksud taqarrub ilallah. Okey. Jadi dekat dah kita ni dalam tempoh sebulan lagi ni. Hujung bulan ni lah kita akan meraihkan Aidil Fitri, Aidil Adha. Jadi kita akan laksanakan ibadah ini. Okey, jadi moleklah kita bincang dalam tempoh 4 kali kan. Dalam tempoh 4 kali lagi. InsyaAllah kita akan habiskan perbincangan berkenaan dengan udhiyah ni. Dia tidak panjang sangat. Tidak panjang sangat. Dia lah habis dalam tempoh 4 minggu ni. Dan saya tulis buat satu, tak tahulah panggil gapo artikel ke gapo ke. Tulis daripada 2 buah kitab berdasarkan kitab fiqh Syafi'i. Kita ambil kitab fiqh Syafi'i. Kita tulis. Dan di sila-sila tu dia wari juga hukum-hukum yang dipakai oleh mazhab lain seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam masalah udhiyah ni. Jadi kita boleh tengoklah perbezaan antara kita dengan mereka. Okey, tak apa. Jadi mula-mula sekali kita nak tengok apakah maksud ataupun ta'rif dan asas kepada pensyariatan udhiyah, korban ni. Apakah dalil asas kepada syariat ni dan apakah ta'rif udhiyah tu sendiri, korban tu sendiri apa maksud dia? Apa maksud dia? Okey.
Jadi tulis dah sini tapi tak boleh juga sebab nak share pun tak boleh juga sebab tinggal USB. Tinggal USB. Tak apalah. Tulis semula. Sebab ni PDF, kita buat PDF, kita boleh share semulalah. Tak apalah. Ha? Oh, itulah. Tak apa. Okey. Jadi apa ni, udhiyah ataupun korban dari segi bahasa Arab dia boleh dibaca dengan beberapa bentuk. Ada 4 cara. Yang pertama udhiyah. Yang kedua idhiyah. Yang ketiga dhahiyah dan yang keempat adha. Ada 4 baca. Tapi hak sahihnya udhiyah lah dalam bahasa Arab. Semua tu dengan makna kalau kita terjemah ke bahasa Melayu korban lah. Korban. Udhiyah. Adha. Lepas tu dari segi istilah pula ia merujuk. Udhiyah ni maksud dia binatang ternak. Binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembelih tu dengan maksud nak taqarrub kepada Allah. Jadi binatang tu mestilah yang sempurna, yang cukup syarat-syarat dia, cukup umur dan tidak ada cacat celah. Dan binatang-binatang tertentu sajalah binatang ternak. Tak boleh sembarangan nak sembelih kacil ke, nak sembelih apa ni, landuk ke, tak jadi. Dia ada ayam ke, tak jadi. Dia ada. Kita akan pergi selepas ni. Lagu mana binatang-binatang yang boleh disembelih sebagai korban. Sembelih tu untuk taqarrub kepada Allah, ibadat kepada Allah. Dia dalam bukan setakat agama Islam je ada apa ni, melakukan upacara sembelihan untuk mempersembahkan kepada Tuhan ni, bukan dalam agama Islam aja. Dalam agama Kristian pun dia ada. Dia ada. Dia ada konsep mengorbankan. Mengorbankan sesuatu untuk disembahkan kepada Tuhan. Dia ada. Jadi dalam agama Kristian hak dikorbankan ialah Nabi Isa tu lah. Nabi Isa tu dia mengorbankan diri untuk menghapuskan dosa orang Kristian dalam mengikut percayaan dia. Jadi setiap tahun ataupun adalah malam-malam tertentu, malam istimewa, dia ada meraihkan pengorbanan itu. Jadi dia minum arak. Dia minum arak sebagai apa ni? Sebagai simbolik kepada darah Nabi Isa. Dan dia makan roti sebagai simbolik kepada daging lah kira-kiranya. Jadi ada. Mana benda ni bukan dalam agama Islam sahaja. Ini ni satu fitrah juga. Satu fitrah manusia bila dia nak berterima kasih kepada Allah, dia sanggup melakukan sesuatu pengorbanan terhadap benda yang dia sayang. Untuk persembahkan kepada orang yang dia nak terima kasih, itu Allah lah. Jadi ini satu cara yang apa ni kita kata satu cara yang ma'ruf. Manusia mana-mana pun dia ada benda ni. Nak korbankan sesuatu untuk Tuhan. Kalau agama Hindu dulu lagi parut, okey. Dia nak hak dulu-dululah hak zaman-zaman lampau, okey. Dia nak persembahkan kepada dewa dia, dewa laut. Dia korbankan gadis hak paling comel. Dalam masyarakat dia pilih hak paling comel, dia akan pergi pelemah laut. Kira-kira nak sembah, nak persembahkan gadis tu kepada dewa hak dia sembah. Tak tahulah betul ke, memang tak betul, memang tak ada. Tapi itu kepercayaan dia. Dari segi konsep tu sama. Dari segi konsep tu sama. Tapi kita orang Islam ada petunjuk daripada Allah, sembelih binatang. Sembelih binatang makna tidak zalim pada manusia. Dia binatang itu pula disembelih, dia diambil manfaat. Bukan sembelih pah tahu dak. Okey. Tidak lagu tu. Tidak timbul kezaliman, tidak bazir. Itu kelebihan dalam Islam. Sebab hak kita buat ni berpandukan wahyu daripada Allah. Bukan reka-reka sendiri. Bukan reka-reka sendiri. Jadi itu maksud dia. Taqarrub ila Allah. Dia bezalah dengan sembelih biasa, okey. Sembelih biasa. Dan bermula pada hari raya Idul Adha, iaitu 10 Zulhijjah sehingga akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari yang ke-11, hari yang ke-12 dan hari yang ke-13 Zulhijjah. Maknanya 4 hari lah. 4 hari. Kalau raya puasa sehari lah kita meraihkan. Tak sampai sehari pun kan.
Kalau kira agak bermula lepas maghrib 1 Syawal sehingga selepas semaya hari raya tu tak ada dah takbir ke apa. Hak ni 4 hari. 4 hari. Bermula bermula 10 Zulhijjah sehingga tenggelamnya matahari pada hari ke-13 Zulhijjah. 3 hari tu orang panggil hari tasyrik. Hari tasyrik. Apa nama ke hari tasyrik? Sebabnya tasyrik ni maksud dia kering, jemur. Jemur. Dalam bahasa Arab syarraqa yusyarriku ni maksud dia kering. Kering apa? Kering daging. Kering daging. Zaman dulu kalau sembelih tak ada peti ke, tak ada gapo. Jadi nak suruh tahan lama, dia jemur lah. Nak kering. Kalau kita lah ni daging ketuk, daging gapo lah ni kan sahur. Dulu orang kita pun ada dulu kan. Daging salah. Sahur. Orang ni tengok dalam Facebook orang gapo pakak duk ngeping daging ketuk lah macam-macam tu big hot zaman dulu kan. Kreatif. Jalanlah tu. Jadi ketuk jemur tu orang panggil tasyrik dalam bahasa Arab. Jadi sebab itulah dinamakan hari tasyrik sebab bila hari raya hari ke-10 Idul Adha sembelih bagi daging, maknanya dalam tempoh 3-4 hari tu dikeringlah daging tu. Kering selalu biar tahan lama. Jadi sebab tu dinamakan Ayyamut Tasyriq. Hari ke-11, hari yang kedua dan hari yang ke-13 Zulhijjah. Itu takrif dia lah. Lepas tu buat apa dinamakan udhiyah? Buat apa dinamakan udhiyah? Kalau kita orang Melayu kata korban, adakah udhiyah tu dalam bahasa Arab dengan makna korban? Tidak. Tidak. Dinamakan udhiyah sempena dengan permulaan waktu dilakukan sembelihan. Pada 10 Zulhijjah tu hari pertama boleh melakukan sembelihan masa mana boleh? Adakah selepas ngorek selalu? Selepas Isya ke? Selepas subuh ke? Tak. Mulanya pada waktu duha. Mulanya pada waktu duha selepas khatib. Selepas semaya sunat, selepas khutbah. Lepas tu lah. Tika tu waktu duha lah. 8.30, pukul 9, pukul 10, pukul 11 tu. Itu waktu duha. Jadi tika tu lah orang melakukan sembelihan. Hak ramanya buat masa tu lah. Buat masa tu. Jadi sebab itulah dinamakan udhiyah. Udhiyah. Itu. Lepas tu dia buat lagi pula dalil. Dalil sabitnya udhiyah ni dalam Quran. Ada ke tidak dalam Quran? Allah Taala perintahkan kita supaya melakukan sembelihan. Ada ke tidak? Ada. Dalam sunnah ada juga. Dalam hadis pun ada juga. Okey, jadi dalam Al-Quran dalam surah Al-Kautsar, okey, fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Sebenarnya kami telah berikan kepada engkau telaga Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembelihlah atau maka sembahyanglah. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Sebagai tanda syukur. Sebagai tanda syukur Allah Taala kata wanhar. Lakukanlah sembelihan. Jadi inhar itu dalam bahasa Arab maksudnya sembelih. Sembelih ke sembelih korban lah. Jadi itu asas ayat kepada asas pensyariatan korban ni. Itu dalam Quran. Dalam hadis iaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis itu ada menyebutkan bahawa dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dalam hadis itu menyebutkan Nabi telah berkorban dengan 2 ekor kibas putih yang bertanduk. Baginda menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah. Ini bismillah lah. Dan bertakbir. Yani bismillah wallahu akbar. Itu maksud dia. Dan Nabi meletakkan kaki baginda di pangkal leher kedua-dua kibas tersebut. Ketika nak sembelih tu dia tekan dengan kaki dia. Biar sedaplah nak pegang kepala tu nak sembelih. Itu. Jadi itu asasnya. Lepas tu hadis satu lagi. Hak ni sebagai galakan lah yang paling besar. Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dami. Innaha la ta'ti yaumil qiyamah biquruniha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Maksud dia tidaklah
anak Adam melakukan sesuatu amalan pada hari pada hari Aidil Adha yang lebih disukai oleh Allah Taala daripada menumpahkan darah. Amalan yang paling Allah Taala suka pada hari raya tu, 4 hari itu ialah menumpahkan darah. Sebab apa? Sebab sesungguhnya binatang tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan dengan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah darah hak tumpah tu akan sampai kepada Allah dulu. Akan sampai kepada Allah. Yang ini Allah Taala redha lah. Sebelum ia jatuh ke tanah. Maknanya sebelum jatuh ke tanah sampai kepada Allah Taala dulu. Yang ini mendapat redha Allah Taala. Fatibu biha nafsan. Maka perbaikilah diri dengan cara sembelihan ni. Ayat ni menyembelih korban ni salah satu cara kita nak bersihkan diri daripada dosa juga. Daripada dosa juga. Jadi itu hadis-hadis yang menyebutkan asas kepada pensyariatan korban. Dan hadis-hadis ni juga memberikan kita kata galakan kepada kita lah. Galakan kepada kita. Itu. Pasal ada soal lagi hadis panjang lah, tak apalah. Kita terus pada hukum korban pula. Tadi asas pensyariatan dia takrif korban itu sendiri. Hukum korban. Apa hukum dia? Hukumnya ialah sunnah muakkadah. Sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Sebab apa? Kalau kita belajar usul fiqh, sunat muakkad ni sunat perkara yang Nabi buat. Nabi tu aja tinggal. Bila Nabi buat semua tak tinggal, maknanya benda tu tuntutan terhadap perkara tu sangat tinggi. Walaupun tidak sampai kepada tahap wajib, tapi ia sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut. Pendapat ini turut diriwayatkan. Hak ni mengikut mazhab Syafi'i lah. Hak kata sunat muakkad ni mengikut pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pendapat ni juga turut diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat. Bukan setakat Imam Syafi'i je. Kalau kita balik kepada sahabat, siapa lagi hak berpandangnya sebegini? Iaitu Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Bilal. Tokoh-tokoh saja ni. Di kalangan tabi'in pula Ibnul Musayyab, Atha, Ishaq dan lain-lain. Mungkin kita tak kenal lah nama-nama ni. Tapi semua ni tokoh-tokoh saja di zaman masing-masing. Imam Syafi'i mari selepas demo ni lah. Itu. Jadi ramai tokoh-tokoh yang mengatakan hukum dia sunnah muakkadah. Manakala Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Rabi'ah dan Ats-Tsauri pula mengatakannya wajib. Tu kalau tengok mazhab lain wajib. Kalau mazhab lain wajib. Imam Syafi'i pula kata sunat muakkad. Maknanya dalam bab korban ni dia sunat muakkad ke atas. Daripada sunat muakkad adalah ke wajib. Bukan sunat muakkad turun alah sunat ke patut jadi harus ke, tak ada. Dia alah ke wajib. Sunat muakkad dan wajib. Kalau tengok mazhab-mazhab lain pun bahkan lebih kuat tuntutan dia dalam mazhab-mazhab lain. Dalam mazhab Syafi'i ni kita kata agak engel dah lah kan. Agak engel dah lah. Itu. Dan sunat tu pula, sunat muakkad tu pula dia bersifat kifayah. Alal kifayah. Yakni kalau seseorang tu ada anak bini, isteri kan, beristeri, beranak kan. Kita kata ada keluarga lah. Ada keluarga. Jadi hak wajibnya kepada suami. Ketua keluarga. Bukan wajib sunat muakkad kepada ketua keluarga. Bila dia sudah melaksanakan korban hak lain, anak-anak dia, isteri dia dak dah lah. Itu. Tapi kalau orang itu kita kata bujang seorang, maka kekal hukum sunat muakkad ke atas dirinya sendiri. Itu. Itu lepas tu dalam sunat ni pula kita kata sunat muakkad ni mengikut kemampuan. Bagi orang yang mampu lah. Bagi orang yang mampu. Sunat muakkad bagi orang yang mampu. Jadi mampu lagu mana mampu tu? Nak ukur lagu mana mampu tak mampu tu? Nak ukur lagu mana? Jadi dia kata sini hak dimaksudkan dengan orang mampu ni iaitu orang hak mempunyai harta lebih daripada keperluan dia. Itu maksud mampu. Maknanya
duit yang dia ada tu melebihi keperluan dia. Melebihi keperluan dia. Bukan duit yang dia ada tu melebihi apa ni kita kata perkara yang apa ni perhiasan, tidak. Lebih tu lebih daripada keperluan dia. Makan minum dia, tempat tinggal dia, pakaian dia, anak-anak isteri dia. Lebih daripada hak tu. Maknanya basic sangatlah. Okay, basic sangat. Lebih daripada hak tu. Lebih tu pula mengambil kira pada tempoh hari raya dan hari-hari tasyrik, 4 hari tu. Bukan kata setahun tak. Bukan kata sebulan sebelum tak. 4 hari tu, dari tempoh 4 hari tu ada harta lebih. Ada kelebihan, ada harta lebih, dia cukuplah untuk buat rebel ni. Maka sunat muakkad ke atas dia untuk melakukan korban. Untuk melakukan korban. Maknanya kalau dalam tempoh setahun tu, kita secara mudahnya kalau kita ada apa ni? Hak ni diukur pada 4 hari tu. Maknanya benda ni kita boleh rancang lah. Rancang. Setahun kita kata kalau lembu sogel 800 ke, kita kata cedek. Setiap bulan nyimpan 100. Cukup, okey. Apatah lagi kalau duit kita, harta kita boleh labur ke, guna ke, keluar ke untuk buat benda-benda hak bukan bersifat hajat. Benda-benda bersifat apa ni? Tahsiniyah. Nak comel ya, nak sedap mata kali. Kalau pakai kereta gak, tukar sport ring. Tukar sport ring setahun apa kali tukar, berapa ribu dah habis. Jadi kalau hak tu kita boleh buat, maknanya kita mampu doa dah lah. Mampu doa dah kita untuk berkorban. Kalau rutin dah, kalau rutin dah kita kata dia seminggu sekali beli baju. Seminggu sepasang kayak tukar baju. Baju baru semua penuh mari. Penuh mari biasa mampu doa dah kalau tu. Kalau tu mampu doa dah. Maknanya walaupun dia kata tikot tu mungkin tak cukup duit, tapi dalam tempoh setahun tu dia kira mampu dah lah kalau kita. Maknanya kita boleh hajah benda ni. Boleh hajah. Apa ni? Sebab tuntutan dia besar. Dia daripada sunnah muakkad ke wajib. Allah ke atas gitu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri kata, Imam Syafi'i kata, aku tak bagi kebenaran. La arkhusu fi tarkiha liman qadara alaih. Liman qadara alaiha. Aku tak bagi kebenaran untuk meninggalkannya bagi orang yang mampu. Imam Syafi'i kata. Mana kalau orang tu mampu, aku tak akan lepas, tak akan benarkan dia untuk tidak berkorban. Maksud dia sini, maksud dia makruh lah. Kira-kira gitulah. Lil qadir alaiha, bagi orang yang mampu, kalau tak berkorban, maknanya orang lain lah pula tolong hurai dia ni, dia kata makruh. Wallahu alam apa maksud kalam Imam Syafi'i itu. Tapi gitulah. Benda ni besar sangat. Tuntutan korban ni sangat besar. Sangat besar. Kalau mana kata-kata kita ni boleh berdoa lah. Boleh berdoa. Kata-kata orang kita, orang Malaysia ni boleh berdoa. Tapi disebabkan dah kita rasa benda tu tidak berapa penting. Sunat je, sunat je. Padahal ada ada pitih. Ada berdoa pitih. Tapi kan tak berapa tak berapa memberikan perhatian terhadap agama ni, maka jadi pandai remeh lah. Pandang ringan. Sedangkan tuntutan dia sangat besar. Tuntutan dia sangat besar. Itu. Jadi sebolehnya kita cubalah kalau kita boleh menabung untuk melancong kita kata. Setengah-setengah orang untuk nak pergi jalan mana-mana, dia buat tabung. Buat tabung. Jadi jalan tu bukan hajat tu. Itu sekadar kita kata untuk melepaskan keinginan kita. Kita kata nafsu kita, ialah kita kata. Bukan hajat. Bukan terdesak seperti kena makan, seperti kena ada tempat tinggal. Tidak. Jadi kalau benda hak lagu tu kita boleh menabung simpan piti, hak ni lebih-lebih lagi. Sebab ini tuntutan daripada Allah. Ini tuntutan daripada Allah. Jadi kalau kita boleh buat banyak lagi benda-benda lain hak bersifat tidak penting, sangat-sangat tak penting, maka hak ni tentu sekali kita boleh buat. Bahkan hak ni lah kita kena dahulukan daripada hak lain-lain tu. Jadi kita tengok kita apa hak tak berapa penting, kita adjust sendiri lah. Adjust sendiri.
Jadi itu tuntutan dia sebab dia sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Apatah lagi kalau kita tengok dalam mazhab lain wajib nah. Wajib nah. Maka tentu sekali kita kena cuba, kena usaha biar selesai, biar boleh. Nak tahu kita kata, biar boleh nak tahu. Melainkan kita susah doa kan dalam keadaan PKP ni berlaku gini mungkin setengah orang tu kehilangan kerja ke apa, tak apalah. Tapi kalau boleh, boleh hajah, maka hajahlah biar boleh. Sebab benda lain kita boleh nyepel, maka hak ni pun sepatutnya boleh juga. Gitu. Dalam mazhab Hanafi dia kata wajib. Wajib. Tapi wajib itu bagi orang yang bermukim, dia kata. Wajib ke atas orang yang bermukim. Lepas tu kewajipan dia pula dikira mengikut nisab. Dia ada pula kira-kira dia. Macam zakat harta lah kan. Kalau kita cukup sikit-sikit dalam tempoh setahun, maka kita kena keluarkan zakat. Jadi dia pun ada kira-kira dia. Kalau harta sikit-sikit maka wajib. Itu. Imam Malik pun gitu juga. Mengatakan udhiyah ni adalah wajib. Udhiyah adalah wajib. Kita yang ingin sikit. Kita yang ingin sikit. Apatah lagi Nabi SAW ada menyebutkan umirtu bin nahri wa hiya sunnatun lakum. Inilah dalil pada Imam Syafi'i, dari bermazhab Syafi'i, hak mengatakan udhiyah ni sunat sahaja, sunat muakkad sahaja. Inilah antara dalil dia. Iaitu Nabi kata aku diperintahkan supaya berkorban, sedang ia adalah sunat untuk kamu. Yang ini untuk Nabi wajib, untuk kita umat dia hanyalah sunat. Hanyalah sunat. Lepas tu soal lagi hadis, "Thalathun kutibat alayya wa lam taktub alaikum an-nahru wal witru wa raka'atal fajri." 3 perkara diwajibkan ke atas aku, tetapi tidak diwajibkan ke atas kamu, iaitu sembelihan korban, solat witir dan solat 2 rakaat fajar sebelum subuh. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Itu wajib ke atas Nabi. Dalam mazhab lain wajib. Mazhab Hanafi wajib. Semaya 2 rakaat fajar ni. Tak apalah waktu tu. Tak apa waktu tu. Tapi kalau kita tengok perbincangan dari segi hadis, ulama-ulama kritik hadis ni, dia kata dhaif dan seumpamanya. Jadi sebab itulah dalam mazhab lain dia kata wajib melakukan udhiyah. Dia kata wajib melakukan udhiyah. Tapi tak apalah. Ke mana-mana pun kita pegang sunat muakkad. Sunat muakkad. Jadi bila ada muakkad, bila ada tuntutan yang yang lebih berat dalam masalah ni, sepatutnya kita pun kena ada usaha lebih lah untuk merealisasikannya. Biar kalau boleh ada semua lah setiap tahun ke. Tak ada sebab tuntutan ni bersifat tahun ni. Bukan bersifat sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, tidak. Setiap tahun. Jadi bagi orang yang mampu, maka dia kena usaha biar boleh laksanakannya setiap tahun. Itu dari segi hukum. Itu dari segi hukum. Lepas tu waktu pula. Waktu korban ni bila mula? Bila mula, bila habis. Jadi waktunya bermula selepas terbit matahari. Terbit matahari, maknanya kalau buat selalu selepas subuh tak sah. Okey. Sudah semai subuh, matahari tak naik lagi, semoleh lalu. Tak boleh. Selepas terbit matahari pada hari raya korban. Yakni pada hari yang ke-10 Zulhijjah tu. Terbit matahari tapi tak boleh lagi. Selepas berlalunya masa sekadar sempat ditunaikan 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah ringkas. Ini semaya sunat Idul Adha dah khutbah ringkas, 2 khutbah ringkas. Ini tempoh dia, masa dia sekitar itulah. Ini bila naik matahari tambah dengan tempoh semaya sunat 2 rakaat dengan khutbah. Kita katalah setengah jam lah kita kata. Bila naik matahari setengah jam selepas tu bermakna bermulalah. Bolehlah start korban. Bolehlah start korban. Kena? Lepas syuruk. Lepas syuruk. Boleh dah. Sebab itulah dia kata duha adhiyah. Waktu duha. Itu waktu. Jadi tak ada lah ketetapan pukul berapa. Tak ada lah. Cuma sekitar tu lah. Sekitar masa tu. Lepas tu tak kira lah orang tu semaya ke tak semaya ke. Boleh. Boleh.
apa ni, berkorban tu. Boleh berkorban. Kalau orang buat haji lain lah. Okey. Itu. Lepas tu waktu afdal dia pula. Waktu afdal untuk apa ni? Untuk inilah, untuk korban ni selepas menunaikan sembahyang sunat Aidil Adha. Maknanya tak sempurna kalau tak semaya. Takut ada hak pelik-pelik sikit, tak semaya tapi nak korban. Tak korban. Jadi hak afdalnya semaya dengan khutbah dia korban lah. Dengan khutbah dia korban. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bara bin Azib, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ba'da salah faqal man shalla salatana wa nasaka nuskana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla salah fatilka syatu lahmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami selepas solat pada hari raya korban. Kata baginda, sesiapa solat seperti solat kami dan melaksanakan manasik, yakni menyembelih korban seperti kami, maka dia telah mendapat pahala berkorban. Maknanya kena semaya, kena dengar khutbah dulu dah, barulah melaksanakan korban. Itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Okey, jadi itu permulaan waktu dia. Permulaan waktu apa ni? Korban. Waktu itu berterusan hingga berakhirnya hari-hari tasyrik. Berterusnya sampai hari yang ke-13, sampai tergelam matahari pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Dalilnya ialah hadis Jubair bin Mut'im. Ni sedap kitab ni. Al-Bayan nama kitab dia, Al-Bayan fi madhhab Syafi'iyah. Dia wari hukum, dia wari masalah, dia wari dalil. Wari hukum, wari masalah, wari dalil. Itu lebih dia. Cuma adalah tempat-tempat tu dia tak sebut. Ada kena balik tempat lain pula, kitab lain pula. Tak apalah tu. Jadi hadis dalilnya ialah kullu ayyamit tasyriq dhabhun. Keseluruhan hari-hari tasyriq ialah sembelihan, yakni boleh melakukan sembelihan. Itu. Jadi mula pada selepas terbit matahari, ini selepas semaya pada hari ke-10 Zulhijjah sehingga tenggelamnya matahari pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Pada hari tasyrik, pada hari terakhir tasyrik. Itu masa dia lah. Tempoh waktu dia. Itu. Lepas tu dia kata sekiranya telah berakhir hari-hari tasyrik. Jadi kalau orang tu nak rebel tapi habis dah. Habis dah hari tasyrik. Apa ni? Dia tak ada sembelih lagi, maka dia tidak perlu menggantikannya. Tak perlulah, tak wajib ganti. Sebab apa? Sebab sembelih ni sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu tidak wajib. Tapi kalau sekiranya dia bernazar, dia rebel tahu tu dengan nazar. Contoh dia kata, kalau aku sembuh daripada penyakit ni, aku nak rebel tahu ni. Jadi korban tahu tu untuk dia jadi wajib dah lah. Jadi wajib dah lah. Dan kalau dia tak ada tunaikan korban dia pada dalam tempoh 4 hari tu, maka kena sembelih juga. Kena sembelih juga. Bagi orang yang bernazar tadi, bernazar nak korban, kena sembelih juga selepas tu sebagai qada. Sebagai ganti kepada sembelihan pada waktu dalam tempoh 4 hari tu. Kalau orang tu tak bernazar, tak kena qada. Okey. Hidup lagi lembu juga. Kena? Hidup lagi lembu. Hidup lagi lembu. Itu. Itu dia punya apa, tempoh lah, tempoh waktu dia. Lepas tu perkara-perkara makruh semasa korban. Ada benda hak makruh apa ni yang dilakukan berkait dengan korban ni. Okey, jadi yang pertama makruh melakukan sembelihan pada waktu malam. Tak molek sembelih pada waktu malam ni. Tapi boleh. Cuma makruh. Sama ada sembelihan korban ataupun sembelihan biasa pun tak molek. Sebab apa? Sebab Nabi ada larang. Nabi ada melarang daripada melakukan sembelihan pada waktu malam. Pada waktu malam. Sebabnya adalah sebabnya ada, tapi ke mana-mana pun kalau sembelih juga, kalau ada tuntutan kena sembelih juga, sah sembelih tu. Dikira tak ada masalah, cuma makruh. Makruh ni maksud dia apa ni? Tak molek lah kira-kiranya. Jadi sekiranya seseorang itu sembelih korban pada waktu malam,
maka sah korbannya. Itu mengikut mazhab Syafi'i kata makruh. Imam Malik pula berpandangnya sembelihan itu tidak dikira sebagai sembelihan korban. Kalau apa ni? Kalau malam dia kira tak kira gebel. Dia kira apa ni? Tidak dianggap sebagai korban. Jadi dalam tempoh 4 hari tu, siang hari lah. Siang hari. Malam tak kira mengikut Imam Malik. Tapi mengikut Syafi'i sah. Sah korban itu cuma makruh sahaja. Itu satu. Kalau perkara pertama yang makruh dilakukan apa ni? Pada malam korban. Apa ni? Tak boleh sembelih pada malam korban. Dia ayatlah sini sebab dia apa ni? Sebab takut salah, takut sembelih orang lain. Antara sebabnya lah. Itu satu. Lepas tu yang kedua apa ni? Yang kedua orang miskin tidak hadir pada malam hari ke. Pada malam hari hak dia tubiknya. Jadi nak bagi, nak tengok apa ni korban tu susahlah malam ke. Jadi sebab tu buat pada siang hari. Buat pada siang hari. Tak apalah. Itu hukum yang ada. Jadi ke mana-mana pun tidak kata tak boleh secara mutlak, tidak. Boleh. Cuma makruh sahaja hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua makruh memotong rambut dan kuku, termasuklah bulu-bulu di seluruh anggota tubuh. Makruh potong. Maknanya sunat lah. Sunatnya sipeh. Bermula bila? Kalau dia tak potong lagi, bila masuk 1 Zulhijjah. Daripada 1 Zulhijjah sehinggalah dia sembelih. Ini bagi orang yang nak berkorban. Kalau orang tak berkorban, tak ada apa. Orang yang nak berkorban, kalau dia tak potong lagi, kalau dia potong apa ni? Sebelum masuk Zulhijjah tak apa. Jadi bila masuk 1 Zulhijjah, sunat dia taruh, sapalah dia sembelih. Selesai korban tu barulah dia gunting rambut dia, ataupun dia cukur bulu-bulu di tubuh dia, boleh. Ataupun dia nak kerak apa ni, kuku, boleh. Boleh. Jadi kalau nak kerak sebelum masuk 1 Zulhijjah, hak sunatnya lah. Kalau dia kerak juga selepas tu makruh. Kalau kerak juga makruh. Itu. Apa ni? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata tidak makruh. Bezalah. Tak apalah bagi mereka. Kalau kerak pun tak ada masalah ke apa. Tak ada masalah ke apa. Tapi tidak, ini bukan benda hak tak betul lah, sahih lah. Ada dalam hadis apa ni? Makruh potong rambut, potong bulu dan potong kuku. Jadi sunat lah. Sunat sipeh. Sunat sipeh apa ni? Hak tadi tu. Ada 3 perkara tadi, sehinggalah orang itu melakukan sembelihan. Melakukan sembelihan. Dia sunat juga. Sunat juga bagi lelaki yang berkorban sembelih sendiri. Dia sembelih sendiri. Hak tu hak lebih afdal. Hak lebih afdal. Manakala bagi orang puas, sunat dia wakil kepada orang lain. Sunat dia wakil kepada orang lain. Adalah hikmat-hikmat dia. Kenapa? Antaranya ulama sebut supaya orang Islam ni, terutamanya orang lelaki lah, tidak jenis mabuk darah lah. Tidak jenis mudah apa ni, ketar, tidak. Oleh gagah, berani. Maknanya dia ada persediaan untuk kalau apa ni, kalau terdesak, kena perang ke, kena apa ni, kena lawan orang ke, bersedia. Jadi bila perang ni tumpah darah tu juga ada. Jadi ini latihan bagi orang Islam untuk biasa dengan darah, biasa dengan keadaan yang mengerikan tu. Jangan tengok takut, getar ke. Jadi itu tak molek lah bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki tak molek. Jadi hak tak pandai lagi nak sembelih, kalau dia nak rebel, sebolehnya dia belajar. Tak hanya molek, berlatih molek, pas rebel lah. Jangan duk gigas semangat lagu tu. Ke sembelih lembu ke, makan tuai pula ke. Belajar molek dulu. Bahaya. Kenapa? Sembelih puyuh dulu. Sembelih puyuh, sembelih ayam, sembelih kambing, barulah pergi ke lembu. Yang hidup berani tak tergalu ya. Bahaya pula. Kita bagi galakih pun kena beringat juga ke. Makan semangat tak tergalu tak.
Oh, jadi. Sudah lah kita kata sudah lah. Kena sudah tidak kah? Bazir saja. Kena kena sudah lah. Kena sudah. Sebab tu kena kemah tu ke? Itulah. SOP dia kena kemah dia, nak sembelih tu. Nak nak pegang nak ikat tu. Okey, tak apalah. Jadi biar boleh siapa tahu tu lah. Biar boleh siapa boleh sembelih tu. Itu hak dituntut. Hak sunatnya. Biar apa ni, biar semua tak adil lah, biar berani lah. Biar berani. Okey. Lepas tu yang seterusnya berkaitan dengan tepak korban. Masuk dah kau? 3 minit lagi. Okey. Tepak korban pula diharuskan berkorban di mana-mana sahaja. Kalau orang tu nak rebel Kapuria ke, nak rebel di negara lain, sebagai contoh orang nak rebel di Kemboja ke, okey. Nak rebel di tempat-tempat hang orang saya susah, Palestin ke mana boleh. Tak ada masalah, cuma kena pastikan tak kena tipu lah. Kena pastikan tak kena tipu. Kena apa ni? Jual beli apa semua sah. Boleh lah. Niat korban tu. Dia adalah cara-cara dia ke. Jadi tak apa. Di mana-mana sahaja. Tidak kata mesti di apa ni? Kawasan setempat sahaja. Tapi kita kata kena tengok dulu lah, kena ra'i dulu. Kena tengok kalau kawasan setempat ramai orang susah, ramai orang miskin juga, maka kena dahulukan hak setempat dulu. Tapi kalau setempat ni pun lepoh dah, banyak dah lagi. Duk bagi sama dia. Bagi sama dia. Hak meleh pun boleh juga. Hak gebel pun orang hantar pula lagi dia. Jadi itu mana banyak lah kita kata kan. Boleh lah kita kata nak gebel luar ke, sebab luar pun orang Islam juga. Saudara kita juga yang memerlukan juga. Okay. Bahkan mereka pun lebih lagi perlukan kepada benda ni. Jadi boleh kalau kita nak gebel di luar negara ke mana seperti yang ada buat tu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada juga rasanya. Ada juga. Itulah. Okey, lepas tu yang terakhir, binatang pula. Binatang yang boleh rebel ni lagu mana? Binatang yang boleh rebel tu lagu mana sifat dia? Bukan lagu mana? Binatang gapo? Jadi hanya binatang ternakan daripada jenis bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab disebut bahimatul an'am, iaitu binatang ternakan hak jinak lah. Dia berkaki 4. Jadi sini dia sebut selalu. Gapo dia? Bahimatul an'am tu iaitu unta, lembu, termasuklah kerbau, lembu, kubah, selada dak. Selada tak termasuk tu binatang liar juga. Bukan jenis-jenis jinak, jenis orang pera lah. Binatang tak termasuk. Selada tak termasuk. Lembu dengan kerbau, kambing. Kambing. Kambing tu termasuklah beri dan kibas. Biri-biri dan kibas. Itu. Jadi 3 lah. Unta, lembu sekalian kerbau, dan kambing. Kambing itu termasuklah biri dan kibas. Kita kata kijai ke, rusa ke, kacir ke, okey. Hak lain-lain tu tak boleh. Tidak termasuk dalam bahimatul an'am. Manakala ayah nak rebel ayah. Ada juga pendapat kata, okey, bagi orang susah sangat, okey, tak mampu, sembelih ayah, sembelih hitik. Adalah pendapat, tapi pendapat tu ganjil lah. Itu pendapat Ibnu Abbas. Jadi ganjil, jadi tak praktik lah, tak pakar lah hak tu. Adalah pendapat hak ganjil gitu. Jadi tak jadi masalah lah. Itu pendapat Ibn Abbas ini ada sebut dalam kitab ada sebut. Tapi dalam fiqh Syafi'i ko tak ada dibenarkan lagu tu. Ada? Hanya gitu. Itu. Jadi hak tu pun walau dibenar pun untuk orang susah lah. Untuk orang yang memang tak mampu. Tapi tidak dipraktikkan lah. Tak perlulah kita apa?
apa ni? Saibar boleh hayal pun tak apa kan. Setengah-setengah tempat tak ada gitu. Setengah-setengah tempat tak ada. Pakat boleh hayal. Tak ada betis kita ni. Pakat tak ada betis belakang lah pas ni. Okey. Jadi 3 jenis tu. Unta, lembu dan kambing. Kambing tu termasuk biri dengan kibas. Lepas tu umur dia pula. Umur binatang yang dibenarkan korban tadi. Kalau unta berumur genap 5 tahun, maknanya cukup 5 tahun. Maknanya nak masuk 6 tahun dah lah. Masuk 6 tahun, cukup dah 5 tahun, masuk 6 tahun. Tanya sembelih tu sama ada hari terakhir tahun yang kelima umur dia ataupun hari pertama, kedua, ketiga untuk umur 6 tahun ke atas. Maknanya genap 5 tahun lah. Dia kasih tahu unta kena genap 5 tahun. Budak tadika. Umur tika apa ni? Unta tu tika tu lah sekitar tu dia besar kan. Lepas tu lembu pula. Lembu kerbau termasuklah 2 tahun. Genap 2 tahun ke atas. Kambing 2 tahun juga. Kambing 2 tahun ke atas. Maknanya cukup 2 tahun, boleh sembelih. Manakala biri-biri setahun. Dia beza lah. Biri dengan kambing ni dia beza sikit. Dari segi apa ni? Tubuh dia lagu mana? Setahun cukup umur dia lah. Setahun dan apa ni ke atas. Setengah-setengah tu dipakai kaedah tengok apa ni gigi. Gigi. Boleh juga kalau salin dah gigi tak sampai setahun. Tak sampai setahun lagi salin lagi boleh juga sembelih. Tapi kena umur lebih 6 bulan. 6 bulan ke atas kalau salin dah tak ada setahun boleh juga. Tapi hak standardnya setahun lah. Hak standard setahun. Tapi kalau salin gigi dah sebelum setahun, contoh 8 bulan dah, boleh. Tapi dengan syarat lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan. Lepas tu last sekali, antara 4-5 jenis ni, hak mana paling afdal? Hak mana paling afdal? Dia punya turutan dia. Jadi hak paling afdal mula sekali, kalau orang itu nak rebel, unta mula sekali. Unta seekor. Unta seekor. Hak tu paling afdal. Okey. Lepas tu kalau tak mampu unta seekor, lembu seekor. Lembu kubah seekor. Tak mampu lembu, apa ni? Tak mampu lembu, biri. Biri dulu bawa kambing. Dia kata sini sebab daging biri lebih molek daripada daging kambing. Wallahu alam dah. Tadi kalau kita boleh biri lagi daripada kambing. Dia kata sebab daging biri lebih molek daripada daging kambing. Maknanya apa ni keutamaan ni diukur dari segi hak lebih baik. Dari segi banyak daging, kalau unta lebih banyak daripada lembu. Lembu lebih banyak daripada kambing. Okey. Lepas tu dia kata biri tu lebih sedap, lebih molek daging dia daripada kambing sebab kena kira lebih kurang ya. Saiz dia tu. Tapi dia kata biri dulu. Unta seekor, lembu seekor atau kubah seekor. Lepas tu biri seekor, lepas tu bawa kambing. Lepas tu bawa kambing. Lepas tu lah baru 7 gear. 7 gear tu mari selepas ni. Mana hak rendah sekali ni. Rendah benar kita ni. Ambil 7 gear tu selepas ni. Antara kambing dengan kibas. Kibas serupa dengan biri tadi lah. Kibas serupa biri tadi. Mana kibas dulu? Kibas dulu. Dia sebab kibas dia sejenis dengan biri sebab dia setahun. Kibas pun setahun juga. Cukup. Biri dengan kambing baru 7 gear. Baru 7 gear. Mana 7 gear ni hak last sekali lah. Last sekali. Mana? Ada gear lah. Ada gear. 7 gear unta ataupun 7 gear lembu. 7 gear unta ataupun 7 gear lembu. Tunjuk kambing tak bagi 7 gear. Kalau kambing tak sah lah, kambing tu tak sah lah bagi kan. Jadi itu dia punya apa ni? Turutan afdaliyah dia. Jadi kalau kita boleh ikut ni, kalau ada kemampuan, ikutlah. Kalau tak mampu, buat hak ikut apa ni? Buat hak termampu lah. Tapi jangan pergi hak ngelas sekali hak tu gear dulu. Hak tu hak kurangnya kita kan. Kurang kalau pergi hak tu gear lalu. Kalau nak pergi cari lembu lalu hak gear kan. Sepatutnya kita kena tengok hak terbaik dulu. Unta dulu. Tak agak unta. Ada kalau ada, kalau tak ada kan tempat kita kan. Kalau ada pun tak orang banyak berapa ribu kau tu. Dia tak agak unta lembu. Ataupun kubah. Tak agak tu biri ataupun kibas. Tak boleh juga kambing. Tak boleh juga barulah 1 gear daripada 7 gear tu. Itu kaedah dia lah.
kambing itu makan sendiri tu bagi juga. Bagi nanti. Dia kena bagi. Dia kena bagi, dia ada kayak ada. Kambing masak bulan lama pakai makan. Dia tak daging korban ni afdal bagi hok metah. Hok metah. Ya. Baru kambing. Kambing kau lembu kau dia tak boleh. Dia tak molek wak makan. Wak makan ni dak ngekoh. Kalau ngekoh, sembelih ngekoh, molek wak makan panggil orang mari ke untuk supaya orang doa pada anak kita kelahiran kita tu. Kalau hok ni lebih baik kita bui pergi atas. Sebab kalau kita masak kita panggil orang. Kita pergi atas pada orang-orang susah sebab kita boleh tengok keadaan dia. Susah lagu mana ke keadaan dia. Jadi daripada situ lebih timbul lah nak bantu kau nak gapo kau. Jadi auto lebih baik. Nanti siapa depan ni dia adalah bagi tu lagu mana ada beberapa cara. Sama ada kita ambil kita bagi pada 3 gear atau bagi 2 kau lagu mana dia ada beberapa cara. So gear untuk kita gear satu bahagian untuk kita, satu bahagian untuk sanak saudara kita, satu bahagian untuk orang susah. Adalah pembahagian itu kita akan sapa situ. Insya-Allah sampai situ dulu untuk malam ni. Kita akan sama pula di kesempatan yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya minggu yang terus ni saya kosong kan? Kita tafsir kita